Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar ke? Clear ke? Waalaikumsalam Ustaz, dengar clear. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan insya-Allah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada kita untuk terus berada dalam kondisi yang terbaik. Kita meneruskan pengajian kita berkaitan Nabi Nuh alaihi salam. Telah menota pada tuan-tuan semua dapat tengok di skrin ni. Semua dapat tengok di skrin ni. Apa yang akan kita bincangkan hari ini adalah apakah tajuk utama dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan keduanya bagaimana susunan cara dakwah Nabi Nuh alaihi salam, pendekatan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Hanya dua tajuk ni saja. Kita go through slow dengan harapan kita akan dapat ambil banyak manfaat insya-Allah daripada perbincangan yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada kita untuk kita tengok ayat-ayat Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum ni pada siri yang ketiga, sekiranya kita ingat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia daripada berbuat benda yang tidak baik dan buat syirik kepada Allah. Dan kaum yang pertama yang melakukan penyembahan berhala adalah kaum Nuh alaihi salam. Siap pada siri yang lepas Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita ada 5 orang yang asalnya adalah manusia pada zaman Nuh alaihi salam. Sebelum keberadaan Nabi Nuh alaihi salam, mereka ni adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last kali mereka dijadikan patung. Padahal awalnya kenapa mereka jadikan statue, jadikan patung tu? Awalnya untuk memperingati. Kalau kita teringat kat orang, kita buat patung dia, tanda apa? Tanda ingat kat dia. Dan itu yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Untuk apa? Pada awalnya untuk menghargai betapa mereka ni adalah orang yang baik, rajulun karim, mukmin. Mereka ni beriman kepada Allah. Apabila tengok mata, apabila mata kita melihat mereka, sejuk mata kita akan ingat kebaikan-kebaikan mereka. Apabila mereka ada, kita jadi segan. Kita tengok mereka, kita jadi semangat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perkara yang baik. Kita tengok mereka, kita ingat dulu mereka inilah orang yang kuat beribadat, orang yang kuat berdakwah, orang yang kuat berpegang dengan agama yang dibawa oleh para nabi, agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam.
daripada satu jenis statue itu masih ada, menjadikan last sekali mereka tidak lagi menganggap itu sebagai patung biasa. Mereka menganggap lama-kelamaan sebagai patung keramat. Kemudian lama-kelamaan daripada menjadi patung biasa, patung keramat, jadi apa? Jadi Tuhan. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini, menganggap itu sebagai Tuhan. Maka sebab itu dalam beribadat kita boleh memandai untuk pandai-pandai pergi buat ibadat, tambah dan sebagainya. Kerana kesannya kita tak nampak hari ini, mungkin kesannya adalah pada generasi yang akan datang. Baik, maka pada kali ini kita akan tengok sebenarnya apa tajuk yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ni, apa yang Nabi Nuh bicarakan kepada umat-umat dia, kepada kaum dia. Baik, kita tengok. Berdasarkan kepada surah Nuh ayat 10 sampai ayat 20. Saya baca. Tuan-tuan boleh baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. Nabi Nuh alaihi salam dia berdakwah kepada kaum dia, dia kata, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu. Kata Nabi, mohonlah ampun. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apabila kamu minta ampun kepada Allah, Allah ni Maha Pengampun, mesti dia ingat, mesti dia menerima ampun kamu. Apabila dia ampunkan kamu, bukan sekadar dia ampunkan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan kirimkan kepada kamu hujan dengan sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan dia akan memperbanyakkan harta kamu, wa banin, dan akan memperbanyakkan, memberikan barakah kepada banin, kepada anak pinak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan mengadakan ataupun menjadikan kebun-kebun di dalam syurga kepada kamu nanti, kebun yang sangat-sangat tercantik, kebun yang sangat indah. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan di dalam syurga kamu nanti pula ada anak-anak sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, dan adakah kamu semua tak percaya kepada kebesaran Allah kah? Wa qad khalaqakum atwara, kamu tengok balik kepada diri kamu semua, Allah menciptakan kamu ni beberapa peringkat. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, bukankah menjadikan kamu, Allah juga tidakkah kamu perhatikan Allah menciptakan 7 petala langit yang bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alal syamsa siraja, dan Allah menciptakan bulan sebagai cahaya. Allah juga, kamu tengok betul-betul, menjadikan matahari sebagai pelita.
Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kamu daripada tanah dengan sebaik-baiknya. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah mengembalikan kamu semua ke tanah. Nanti satu hari nanti kamu semua mati. Allah akan kembalikan kamu semua kita duduk dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja. Setelah duduk dalam tanah, nanti akan ada satu hari yang nama dia hari akhirat, yang nama dia hari kiamat. Allah akan keluarkan semula daripada tanah tu, yang kamu duduk dalam tanah mungkin 1000 tahun, mungkin beratus-ratus tahun, Allah keluarkan semula. Dan itu Allah akan keluar, tak ada satu pun yang tinggal. Itulah sebenar-benarnya keluar. Dan Allah menjadikan bumi tasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di atas muka bumi ini. Semuanya Allah buatkan kepada kamu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tengoklah, kalau kita tengok apakah tajuk yang dibincangkan ataupun yang dipertuturkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tengok, saya ada tak color ni, tuan-tuan. Tengok pada ayat 10. Yang pertama, Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum yang dah melakukan kerosakan. Kita bincangkan yang lepas, wa arsalna. Apabila Allah sebut wa arsalna, kami telah melepaskan, bermaksud ia adalah mission untuk dilakukan. Allah Ta'ala memberikan pelepasan kepada Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka. Kerana kita dah bincangkan itu, dakwah ataupun para nabi ni tidak akan dilepaskan, melainkan satu kaum tu dah keadaan dah sangat teruk. Allah akan melepaskan seorang nabi. Maka apa seruan Nabi? Yang pertama, istaghfiru rabbakum. Para Nabi, kita akan tengok, kan? Contoh dia dalam surah Hud ni, dalam surah Nuh, juga dalam surah Hud. Para Nabi, kebanyakan, apa seruan mereka? Istaghfiru rabbakum. Istighfar kepada Tuhan kamu. Istighfar, minta ampun kepada Allah dengan apa yang telah dilakukan. Menjadikan Tuhan itu yang sepatutnya yang disembah itu satu, tapi mereka buat patung, bahkan buat kerosakan di atas muka bumi. Last sekali, orang tidak percaya lagi kepada Tuhan yang sebenar. Itu adalah satu jenayah. Itu adalah satu jenayah. Maka Nabi Nuh alaihi salam minta apa kepada mereka? Istaghfiru. Kamu semua mintalah ampun kepada Tuhan kamu. Ingat, Tuhan kita ni, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan yang sebenar ni, ghaffara, adalah sangat-sangat maha mengampun. Adalah sangat-sangat maha pengampun. Maka minta ampunlah kepada Tuhan kamu semua yang sebenar. Tuhan kamu yang sebenar adalah Tuhan aku. Sebelum ni kita dah bincang. Sebelum ni ya, Ya'budullah. La ilaha illa ghairah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang hanya satu. Baik. Maka apa yang dibawa oleh Nabi Nuh? Yang pertama, minta ampun kepada Tuhan, istighfar. Dan dalam masa Nabi Nuh AS menceritakan pengampunan yang patut dilakukan oleh kaum dia, Nabi Nuh dia menceritakan kelebihan. Kenapa perlu istighfar? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ni bukan sekadar turun kepada Nabi Nuh. Ayat ini adalah turun kepada kita, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi menceritakan kelebihan istighfar ini kepada kita.
Nabi kata orang yang beristighfar, Allah Ta'ala pasti ampunkan. Itu kelebihan orang yang istighfar. Yang kedua, orang yang beristighfar ni, apa yang Allah akan berikan? Yursilis sama'a alaikum midrar. Allah turunkan direct daripada langit. Maksud dia, yang ni daripada siapa ni? Nikmat ni daripada Allah direct. Yursilis sama, Allah turunkan direct daripadanya, daripada langit Allah, midrara. Kalau ikutkan terjemahan ni, midrara ni ialah apa? Air hujan yang melimpah-limpah. Para ulama bahasa terutamanya melihat perkataan midrara. Midrara dari perkataan ad-durar, durrah. Apa maksud durrah? Durar ni maksud dia permata. Maksud dia sebutir permata. Midrara, durar maksudnya banyak permata. Maksud dia Allah nak bagi tahu kepada kita kelebihan istighfar. Yang pertama, Allah Ta'ala ampunkan. Pasti Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala tidak pernah tidak mengampunkan hamba dia. Pasti Allah Ta'ala ampun. Kecuali mereka melakukan syirik. Dia kena syahadah semula, kena bertaubat. Minta ampun kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan. Kalau tak bertaubat, duk melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah Ta'ala tak ampunkan. Apabila Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala berikan kelebihan yang kedua. Apa dia? Allah Ta'ala akan memberikan rezeki di sisi Allah. Rezeki melimpah-limpah. Maksud dia, Allah berikan kepada hamba-hamba dia ni, Allah berikan kepada hamba-hamba dia adalah limpahan yang istimewa. Diberikan kepada siapa? Mustaghfir. Kepada mereka yang minta ampun kepada Allah. Hebat dah Allah Ta'ala bagi. Hebat. Allah Ta'ala bagi direct daripada Allah, daripada langit. Minas sama yursilis sama. Allah Ta'ala utuskan daripada langit Allah ke atas diri mereka, direct kepada orang yang beristighfar, midrara, iaitu rezeki daripada langit yang melimpah-limpah. Contoh, kalau orang yang ada kebun, Allah Ta'ala limpahkan apa? Hujan yang sangat bermanfaat, cukup untuk dia melakukan pertanian sebagai contoh. Ya. Itu bagi yang kita yang nampak macam mata biasa. Di sisi Allah, midrara sangat istimewa. Permata yang dimaksudkan kena pada orang tu. Kelebihan yang ketiga, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan berikan apa dia? Yang ketiga, wa yumdidukum. Perkataan yumdid, kita sebut mad ni maksud dia apa? Panjangkan. Allah Ta'ala akan panjangkan apa? Bi amwalin. Allah Ta'ala akan panjangkan apa ni? Allah Ta'ala akan panjangkan harta-harta untuk dia. Apa maksud panjang kat sini? Allah Ta'ala akan tambahkan harta-harta untuk dia. Maksud dia, orang yang banyak beristighfar ni orang yang kaya. Orang yang banyak istighfar ni orang yang kaya. Kali ingat kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal menceritakan satu hari dia rasa tergerak hati untuk bermusafir. Dia pun heran siapa dia nak bermusafir. Cerita ni makruf. Ada dalam, kalau tak salah saya, ada dalam Sirah A'lam An-Nubala, bagaimana Imam Ahmad menceritakan satu hari dia pergi bermusafir. Dia pun tak tahu kenapa dia rasa teringin nak bermusafir ke satu tempat. Sehinggalah saya pendekkan cerita, dia bermalam di satu tempat tu. Waktu tu mana ada WhatsApp, waktu tu mana ada Facebook, orang tak kenal Imam Ahmad muka dia macam mana. So keluar pada kawasan Imam Ahmad, bermusafir, pastinya ada orang yang tak kenali dia. Maka dia nak tumpang tidur di masjid, orang tak bagi. Orang tak kenal dia. Kemudian dia tidurlah di satu depan kedai anak muda tu. Awal tu anak muda tengok dia kesian, panggil dia masuk dia. Sebelum tu dalam tengah dia belum tutup kedai tu, ni
bukan roti, buat roti. Maka dia duk uliduh roti tu. Nah, duk uliduh roti. Apabila dia duk uliduh roti, Imam Ahmad mendengar pemuda ya, tukar kedai ni, orang muda dia ni. Dia duk beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tengah duk uliduh roti. Imam Ahmad mendengar. Dan Imam Ahmad duk tunggu masa untuk tanya dia. Sehinggalah dia selesai kerja dia. Pemuda ni, Imam Ahmad tanya dia. Wahai pemuda, wahai anak muda, bolehlah aku nak tanya. Imam Ahmad, imam besar, dia tahu kelebihan istighfar. Dan pastinya semua ayat istighfar, semua ada dalam kepala Imam Ahmad. Kelebihan-kelebihannya. Dan hadis-hadis yang mencerita kelebihan istighfar. Maka Imam Ahmad tanya pada pemuda ni. Wahai pemuda, bagaimana kehidupanmu? Kan? Ada tak benda yang kamu nak Allah Ta'ala tak berikan kepada kamu? Maka pemuda ni kata, Alhamdulillah Allah berikan kepada aku semua yang aku nak. Allah berikan kepada aku semua yang aku nak. Aku ada perniagaan yang baik. Aku ada kedua ibu ayah yang baik. Aku ada anak-anak yang baik. Allah berikan rezeki kepada aku melimpah ruah. Semua benda aku dapat dalam dunia ini, Alhamdulillah. Semua permintaan aku, doa aku diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali aku minta sangat-sangat Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemukan aku dengan seorang yang aku sangat kasih dia. Aku duk dengar je nama dia. Aku banyak ambil ilmu daripada dia, tapi aku tidak pernah bertemu dengan dia. Aku Batu Imam Ahmad tanya, siapa yang kamu teringin nak jumpa yang Allah tak perkenankan gitu. Maka pemuda tadi kata, aku teringin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi Allah Ta'ala tak perkenankan lagi. Rupa-rupanya permusafiran Imam Ahmad ibn Hanbal digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada pemuda tadi kerana doa pemuda tadi yang selalu beristighfar kepada Allah, dia minta doa kepada Allah, Allah Ta'ala pasti perkenankan doa dia. Dan doa dia minta supaya dia dapat jumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, sehingga dengan Imam Ahmad ibn Hanbal akhirnya dapat berjumpa. Allah Ta'ala gerakkan Imam Ahmad pergi ke tempat dia. Yang itu cerita sebagai Imam Ahmad ibn Hanbal. Betapa Allah memberikan rezeki yang tidak disangka kepada mereka yang kuat, mereka yang selalu ikhlas beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beristighfar tidak kurang 100 lebih kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada kelebihan kita. Allah Taala kata wa yumdidukum bi amwalin. Allah berikan kelebihan yang ketiga, apa dia? Allah banyakkan harta bagi dia. Banyakkan harta ni macam mana? Allah berikan barakah kepada harta yang ada pada dia. Ada perniagaan, Allah Ta'ala tambah. Ada harta, Allah Ta'ala bagi barakah pada dia. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kelebihan yang keempat, keturunannya. Allah Ta'ala bagi keturunan yang baik kepada dia. Anak-anak yang soleh. Allah Ta'ala berikan anak-anak yang ramai mungkin, anak yang soleh daripada anak-anak yang kita ada. Yang tu kelebihan orang yang beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala beri kepada orang tu. Sekiranya kita istighfar kepada Allah, Allah berikan harta yang ketiga tadi. Yang keempat, Allah berikan anak-anak, tuan-tuan, anak-anak yang ada barakah, anak yang soleh, anak yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini kelebihan yang kelima dan keenam, Allah Ta'ala simpan, reserve untuk orang yang istighfar. Kelebihan ini Allah Ta'ala simpan waktu bila? Di hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti, orang yang kuat istighfar kepada Allah, Allah berikan kepada dia taman-taman dalam syurga, kebun-kebun dalam syurga. Dan Allah berikan kepada dia, apa dia? Anak-anak sungai di dalam syurga. Orang yang istighfar ni, dunia Allah Ta'ala bagi, akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kelebihan istighfar. Maka tajuk utama Nabi Nuh AS ajak kita ni dan ajak kaum dia ialah apa tuan-tuan? Yang pertama istighfar.
dan menceritakan kelebihan-kelebihan istighfar. Yang kedua, tajuk yang kedua, warna hijau ni. Malaku la tarjuna lillahi waqara. Allah tanya, maksud dia kat sini, Allah menceritakan Nabi Nuh kata apa? Kamu tak percaya kebesaran Allah? Adakah kamu tak percaya kebesaran Allah, wahai umat-umat aku, wahai kaum aku? Nabi Nuh nak cerita pasal apa ni? Yang pertama minta ampun. Yang kedua cerita Allah ni adalah Allah yang maha besar. Allah ni adalah Allah yang maha besar. Yang maha besar ni ingat Allah Ta'ala jadikan kita ni semua itu Allah. Tidakkah kamu semua melihat Allah Ta'ala menciptakan alam ini ada 7 petala langit? Tidakkah kamu melihat tu malam-malam yang kita duk tengok qamar, kita duk tengok bulan tu, Allah Ta'ala yang buat. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan matahari ini sebagai sirajah. Matahari ini sebagai pelita. Tengok ayat ni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ciptakan bulan sebagai nuran, sebagai cahaya. Allah Ta'ala ciptakan, jadikan matahari waja'al syamsa siraja sebagai pelita. Apa beza pelita cahaya? Pelita mengeluarkan cahaya. Bukan sekadar cahaya, ada haba. Itu siraja, itu pelita. Itu sifat matahari. Manakala Allah sebut qamar, Allah sebut bulan, nura, hanya cahaya. Nak beritahu kepada kita apa? Satu lagi perkataan ja'ala, tuan-tuan. Ja'ala ni bukan Allah Ta'ala mencipta. Ja'ala ni menjadikan daripada benda yang dah ada. Maksud dia, bulan ni dah ada. Allah Ta'ala jadikan daripada bulan ini apa? Cahaya. Cahaya ni Allah Ta'ala proses. Macam mana boleh jadi cahaya pada bulan? Akibat pada pantulan daripada cahaya matahari. Sebab itu Allah sebut kat sini, qamar ni nura, mengeluarkan cahaya saja. Cahaya bulan ni ada tak bagi kesan panas pada kita? Cahaya bulan tak ada. Sebab dia pantulan cahaya. Tidak ada kepanasan haba. Tapi bila Allah Ta'ala kata kami jadikan matahari siraja, jadikan matahari ini sebagai pelita, pelita itu ada cahaya dan haba, maka seperti mana siraj, seperti mana pelita yang kita duk pasang tu, dia ada haba dan dia ada cahaya. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita apa dia, tuan-tuan? Istighfarlah kamu kepada Allah. Yang kedua, tajuk utama daripada Allah ni, tak ada Allah yang lain dah ni. Allah ni hanya senya yang cipta kita, yang cipta bumi yang kita duduk ni, yang cipta segala manfaat kepada kita ni. Allah hanya senya yang tu saja. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan benda yang mati, Allah Ta'ala lah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala nak cerita apa? Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah Ta'ala nak cerita information yang ketiga yang aku nak bagi tahu kepada kamu semua, kita ini hidup ni bukan tak ke atas dunia, kita akan kembalikan. Waktu kita kembali ni rupa-rupanya ada satu lagi dunia, iaitu pada yang kita panggil hari akhirat. Hari akhirat. Maka kita nak bagi tahu, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Nuh alaihissalam tekankan kepada kaum dia. Tajuk utama dia adalah iman, adalah akidah, imaniyah, akidah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada rukun iman yang 6. Dengan apa? Apa yang dibawa oleh Nabi Nuh? Istighfarlah dengan apa dosa yang kita telah buat. Yang kedua, menceritakan kelebihan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keesaan ni Allah Taala bukan sekadar Allah Taala yang esa, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita tengok semula, kita hitung semula, bukan sengaja saja-saja Allah Taala jadikan. Semua itu ada sebab dan musababnya. Semua itu menunjukkan keesaan Allah. Dan apa yang
apa yang Nabi Nuh alaihissalam nak beritahu, nanti ada satu hari nama dia hari akhirat. Hari akhirat tu tak ada siapa boleh lari pada dia. Kita nanti akan mati dan kita akan dibangkitkan semula. Bila kita akan dibangkitkan semula, ada satu lagi dunia yang akan kita sempuh. Ada satu lagi alam, bukan dunia lah, ada satu lagi alam yang akan kita tempuh, yang itu alam yang akan kita hidup selama-lamanya, yang kita panggil alam akhirat. Adanya syurga, adanya neraka. Yang tu yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, adakah sama apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, oleh para nabi sebelumnya, selepasnya, dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tak? Semuanya sama. Semuanya sama daripada sudut akidah. Semua akidah kita bermula pada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berteraskan kepada akidah yang sama. Semua berteraskan kepada akidah yang sama. Baik, adakah sama tajuk dakwah para nabi dan para rasul? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجري إليه من يشاء ويهدي إليه من Allah. Bagi kamu tentang agama ialah kami wariskan kepadanya, iaitu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah kata apa? Kami, iaitu Allah, telah mensyariatkan agama yang telah diwariskan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ma wassa bihi Nuh walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim. Allah Taala bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, agama yang kami berikan kepada Nuh alaihi salam itu adalah agama yang sama yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, yang kami telah mewasiatkan bukan sekadar pada Nabi Nuh, kami wasiatkan juga syariat agama yang sama, ad-din yang sama kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. An aqimuddin, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Tatafarraqu fi, wala tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah tentang agama kamu ni. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih, amat berat bagi orang-orang musyrik, yang musyrik agama ini, apa yang kamu seru kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah menarik kepada agama itu orang yang Allah nak, dan Allah memberi petunjuk untuk kembali kepada dia. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang dibawa oleh Nabi Nuh? Sama. Nabi Ibrahim sama, Nabi Musa sama, Nabi Isa sama. No? Baik, nak beritahu apa dia? Semuanya adalah sama. Nah, yang menariknya, saya ada tulis sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab akidah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang kedatangan Dajjal. Maksud dia apa yang nak diberitahu dalam hadis ni? Hadis Bukhari ni nak bagi tahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita bab yang special ni. Bab Dajjal ni bukan sekadar hanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pernah disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam, juga pernah disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Bukhari, dalam nota ni, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asna ala Allah bima huwa ahluhu thumma dzakara
hari dibangun di hadapan sahabat-sahabatnya. Subhanahu wa ta'ala, dan puji para sahabat, puji para nabi dan puji para sahabat. Kemudian Nabi SAW ada menyebut tentang Dajjal, dan apabila Nabi sebut tentang Dajjal, Nabi beritahu dengan jelas. Ini lafaz dalam Al-Bukhari, inni la'anzarukumuhu wa ma min bani wa ma min nabiyin illa waqad mahu. Nabi kata, sesungguhnya aku ni berdiri ini, aku nak bagi tahu kepada kamu, aku nak memberikan amaran kepada kamu. Tidak ada di kalangan mana-mana nabi kecuali waqad anzara qaumahu, kecuali seseorang nabi itu pasti akan memberi ancaman, memberikan amaran. Walaqad anzara Nuh, seperti mana Nabi Nuh alaihi salam memberikan ancaman, memberikan amaran. Nabi Nuh bagi amaran apa kepada kaum dia? Walakin sa'aqulu fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun ta'lamuna annahu a'war wa laysa bi'awar. Baik. Satu tajuk yang aku nak bagi tahu kepada kamu, Nabi Nuh pernah bagi tahu tajuk ni kepada kaum dia. Tetapi apa yang aku nak sebut pada hari ini yang tidak pernah disebut oleh mana-mana para nabi dan tidak pernah disebut oleh Nuh alaihi salam. Maksud daripada Nabi kata, aku nak bagi tahu tentang kisah yang nama dia apa dia tuan? Dan disebut oleh para nabi itu, pernah disebut, Nabi sebut mention Nabi Nuh daripada zaman Nabi Nuh ni dah sebut dah tentang kedatangan Dajjal, walaupun waktu tu tak ada Dajjal. Tentang di akhir zaman ni, zaman yang aku nak hidup ni, zaman yang di akhir zaman kita ni adanya Dajjal. Dan aku nak sebut apa yang tidak pernah disebut oleh Nabi sebelumnya, bahawa Dajjal ni sifat di antara sifatnya annahu a'war. Sebelah mata dia buta, sebelah mata lagi celik. Wa innahu laysa wa innallaha laysa bi'awar. Dan aku nak bagi tahu sifat Allah bukanlah sifat yang kurang seperti mana sifat Dajjal. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apa? Allah Ta'ala nak tahu kepada kita bahawa Dajjal ni di akhir zaman akan dianggap sebagai Tuhan. Tapi aku nak bagi tahu Tuhan sifat seperti mana akan beriman pada Dajjal, sebab sifat Dajjal yang penuh dengan kekurangan. Sesungguhnya Allah tidak pernah bersifat dengan sifat Maha Suci. Allah tidak pernah bersifat dengan sifat yang kurang. Maka nak bagi tahu kepada kita pada akidah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah sama, iaitu akidah. Di antara akidah yang disebut secara detail oleh Nabi adalah kisah Dajjal, kemunculan Dajjal di akhir zaman, dan sudah pastinya cerita yang paling detail yang dibawa pastinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan Dajjal. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tengok lagi bagaimana susunan dan cara dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Saya minta izin nak minum sikit nah. Baik. Tajuk yang saya letak ni, bagaimana susunan, bagaimana cara dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Pendekatan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, yang ni sangat penting untuk kita sama-sama tengok. Kalau tak penting, Quran tak cerita. Nabi Nuh alaihi salam menggunakan pelbagai cara, pelbagai pendekatan, pelbagai susunan dakwah, hanya semata-mata untuk mengembalikan mereka yang sesat tadi ke jalan fitrah, kembali kepada agama Islam. Baginda Nabi Nuh alaihi salam usaha sedaya upaya menyampaikan risalah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
Dan kalau kita tengok para nabi melakukan pelbagai pendekatan dakwah bertujuan untuk apa? Bertujuan, kalau saya letak kat sini, sebab apa perlu pendekatan yang pelbagai ni? Nak tarik minat mereka kepada Islam. Yang kedua, pelbagai pendekatan ni untuk apa? Pelbagai cara ni untuk memberikan kesan, untuk memberikan effectiveness, kesan kepada mereka. Sebab itu penting, kita tak boleh dakwah dengan stereotip je. Setiap hari cakap benda yang sama tapi dengan cara yang sama. Tak, pendekatan kena berbeza. Yang ketiga, dengan pertujuan untuk mereka ni meninggalkan perkara yang batil, perkara yang tak patut dilakukan. Yang keempat, supaya mereka bukan sekadar meninggalkan kebatilan, supaya last sekali kebenaran. Sebab itu kepelbagaian. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap semua okey dengar suara. Ada yang kata terputus-putus, saya pun tak boleh nak buat macam mana sebab ini yang saya punya, maksud dia internet yang saya ada dan sebagainya. Baik, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menariknya, kalau kita tengok apa yang didedahkan oleh Quran, wajib kita tekuni bersama. Kita letakkan dalam diri kita, wajib untuk kita tengok pendekatan dakwah Nabi Nuh AS. Baik, saya ada letakkan satu, kita katakan apa ya, satu kat sini. Kita akan tengok betapa Nabi Nuh AS menggunakan pendekatan-pendekatan berikut. Yang mungkin ini dah detail dan mungkin boleh didetailkan bagi mereka yang lebih detail. Nabi Nuh apabila dia nak melakukan, dia telah pun melakukan dakwah, kita akan saksikan panggilan dia kepada kaum macam mana. Macam mana dia ni bukan sekadar memanggil dengan panggilan yang terhormat pada kaum dia. Macam mana kita nak orang kita hormat orang, maka dapat balik penghormatan tersebut. Dapat balik penghormatan tersebut. Perkataan rajah. Terima kasih kepada puan yang tegur berkaitan dengan penggunaan perkataan rajah ni. Tuan-tuan boleh tengok rajah ni. Nabi Nuh AS memanggil kaum dia dengan panggilan yang sangat terhormat. Okay. Yang kedua, Nabi Nuh AS, nanti kita akan tengok betapa Nabi Nuh AS ni betapa sangat-sangat mengambil berat. Betapa Nabi Nuh ikhlas. Dia sayang, dia belas, dia kasih kepada kaum dia. Dia ambil berat. Macam mana dia ambil berat? Macam mana dia menyatakan? Yang nampak yang Nabi Nuh AS ni memang concern sungguh dengan kaum dia. Kemudian Nabi Nuh AS selalu menceritakan keuntungan bersama dengan agama Allah. Apa yang akan kamu dapat? What will you get when you apabila kamu bersama dengan kami? When you with us, apa yang kamu boleh dapat? Keberuntungan bersama yang kamu dapat bila kamu bersama dengan agama yang aku bawa ni. Kemudian kita akan tengok juga Nabi Nuh AS bagaimana hanya kepada Allah. Nabi Nuh mengadu kepada manusia, tak mengadu kepada Facebook, tak mengadu kepada media, tapi media yang paling ampuh yang Nabi Nuh AS mengadu adalah kepada Allah. Dia terus mengajak kepada Allah. Kemudian Nabi Nuh AS berdakwah pada waktu yang sangat efektif. Bukan sekadar malam siang, tetapi effectiveness. Malam tu waktu bila? Siang tu waktu bila? Spesifik. Kemudian siapa sasaran dakwah Nabi Nuh AS? Nabi Nuh dia buat secara teratur, dakwah secara masif, secara besar-besaran, dakwah secara individu, maksud secara jama'i, secara fardi. Nabi Nuh semua buat. Dan last sekali yang harus ada pada dakwah
adalah sabar dan konsisten. Yang ni semua orang mungkin tak mampu. Mungkin semua orang ada sebelum-sebelum tu, tapi untuk nak menjayakan seperti mana Nuh alaihi salam adalah memerlukan kepada kesabaran dan konsistensi yang hebat. Yang akan kita tengok apa kita kata Nabi Nuh ni konsistennya, sabarnya adalah sabar yang tahap. Orang kata tahap. Kita tak boleh nak membayangkan. Sekejap kita tengok. Baik, kita tengok bagaimana Nabi Nuh AS memanggil dengan panggilan yang terhormat. Ini di antara pendekatan apabila kita nak memulakan dakwah, apabila kita nak approach orang, haruslah datang dengan approach yang boleh diterima oleh orang. Kita nak orang respect kita respect orang. Dan itu yang dibuat oleh Nabi Nuh AS. Surah Al-A'raf ayat 59. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala kata, kami telah mengutuskan Nuh kepada kaum dia. Kaum dia ni siapa? Kaum dia ni adik-beradik dia, anak pinak dia, sanak saudara dia. Faqala ya qaumi. Nabi Nuh kata apa? Ini pendekatan dakwah Nabi Nuh. Ya kaum kita, kalau kita berdakwah kepada kasih kan, kalau kita pergi kat kaum lain, kita takkan ada pendekatan seperti mana pendekatan pada orang kita sendiri. Ni saya datang ni di atas apa? Di atas alasan kita ni sama-sama kaum, kita ni satu rumpun, kita ni satu bangsa. Saya nak bangsa saya berjaya seperti mana yang saya nakkan. Tuan-tuan, pendekatan. Menggunakan pendekatan bangsa. Menggunakan pendekatan yang apa? Ya kaum ni. Kita ni, wahai kaum aku, kulit engkau, kulit aku sama aja. Kan? Kulit engkau, kulit aku sama aja. Di sinilah tempat kita dilahirkan. Sinilah bumi kita. Aku tidak ada apa-apa kepentingan, melainkan kepentingan aku, engkau semua yang di hadapan aku ni tidak lain dan tidak bukan. Kita ni sama rumpun keturunan. Panggilan yang digunakan oleh Nabi Nuh AS adalah panggilan yang terhormat. Ya qaumi, panggilan untuk mendekatkan, bukan untuk menjauhkan. Maka bagaimana pendekatan kita ketika mana berdakwah? Seperti mana Nabi Adam AS kita akan gunakan. Kalau kita pergi pada keluarga kita pada kamu, sebab apa? Yang kita moya yang satu ni atas dasar aku datang ni atas dasar apa? Engkau semua, kamu semua, wahai di hadapan aku adalah kaum aku, adalah satu keturunan dengan aku. Maka dengan penuh ta'zim dan hormatnya aku datang kepada kamu atas nama kaum yang sama. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan betapa Nabi Nuh AS merendahkan dirinya, betapa Nabi Nuh AS sayang kepada mereka dan memanggil mereka dengan panggilan ya qaumi, wahai kaum aku. Wahai kaum aku ni kita tak boleh baca seperti mana bacaan biasa kaum, tapi kaum ni adalah mereka yang dekat. Engkau kaum aku, engkau sebangsa dengan aku. Rasa terhormat tak? Rasa terhormat dan dihargai. Itu pendekatan Nabi Nuh alaihi salam. Tengok apa yang Nabi Nuh alaihi salam kata apa lagi? Pendekatan yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam menunjukkan
orang kata demonstrate, menunjukkan di bagi tapi Nabi Nuh kata apa? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Akidah. Yang kedua, Nabi Nuh kata, inni akhafu alaikum. Ni aku ni, sesungguh-sungguhnya. Ini aku ni. Akhaf, aku takut sangat-sangat. Aku takut ni bukan untuk diri aku. Aku takut untuk diri kamu. Aku buat ni bukan untuk diri aku. Aku buat ni kerana aku takut untuk diri kamu. Betapa aku ada rasa. Kita terjemahkan betapa Nabi Nuh ada rasa belas. Nabi Nuh ada rasa kasih. Sebab kita tolong takut. Kalau kita kasih kepada anak kita, mak rasa tak sedap hatilah lepaskan dia pergi ke KL seorang-seorang. Mak rasa tak sedap hatilah anak duduk jauh, kita tak jumpa setahun dah. Inni akhafu alaikum. Aku tolong rasa takut untuk kamu. Betapa ini menunjukkan rasa belas dan kasihnya Nabi Nuh AS kepada kaum dia. Apa yang Nabi Nuh takut? Nabi Nuh takut di hari akhirat nanti azab yaumin azim. Aku takut kamu nanti ditimpa azab yang pedih. Kalau tak akhirat pun atas dunia nanti kamu kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni sangat takut, sangat belas untuk kamu. Takut tu timbul daripada rasa sayang dan kasih. Maksud dia dalam Allah dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dibuat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang ketiga, tawarannya Nabi Nuh dia bukan sekadar membawa emosi dia. Sebab itu apabila kita berdakwah kena ada spice kan. Dakwah dengan fizikal kita seharusnya ada fizikal, spiritual kita kan, spiritual kita, emotional kita, intellectual kita, semuanya kita korbankan dalam dakwah. Ni datang dengan penuh emosi untuk menceritakan aku datang ni bukan semata-mata untuk tunjuk aku bijak, untuk tunjuk intelektual aku, tapi Nabi Nuh datang dengan penuh emosional. Aku ni sebab aku sayang. Okey, baik. Yang ketiga, Nabi Nuh AS bukan sekadar datangkan dengan tawaran, datangkan dengan perasaan, datangkan dengan emosi. Bahkan Nabi Nuh AS meraihkan seperti mana manusia ni suka kepada tawaran kebaikan, beriman kepada Allah. Nabi Nuh AS cerita, kalau kita beriman, kita boleh apa? Dan benda ini kita dah sebut dah tadi. Kalau kita beriman, minta ampun kepada Allah, Allah akan limpahkan. Kita dah cerita tadi, yursilis sama'a alaikum midrara. Dalam kes ni Allah Ta'ala bagi hujan yang lebat. Dan dalam kes lain dan kes-kes tertentu Allah Ta'ala berikan rezeki anak-anak yang baik, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang bertambah-tambah. Kemudian bukan sekadar Allah Ta'ala bagi kepada kita atas dunia, Allah Ta'ala nanti dah janji dah, cerita di hari akhirat, Allah Ta'ala bagi apa? Jannat. Allah Ta'ala sediakan kebun-kebun dalam syurga. Allah Ta'ala bukan sekadar sediakan kebun-kebun dalam syurga, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala bagi anhara, Allah Ta'ala bagi apa? Reward apa? Sungai-sungai, anak-anak sungai di dalam syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Nuh AS meraihkan apa yang nak oleh orang yang beriman ni. Okay. Maksud dia kita beriman ni, Allah Ta'ala dah cerita dah reward yang bakal kita dapat. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Baik, seterusnya yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 3 dan ayat 4.
Kita kembali pada ayat 3 dan ayat 4. Apa yang Allah Ta'ala kata? Ani'budullah wattaquhu ati'un. Allah olehmu kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan sentiasa mengampunkan dosa-dosa kamu min zunubikum wa yuakhirkum ila ajal musamma. Tuan-tuan, secara tak langsung kalau kita baca ayat ni tuan-tuan, para ulama tafsir menyatakan apa? Wa yuakhirkum ila ajal musamma. Apabila kita beriman, kita bertakwa, kita taat, kita minta ampun Allah Ta'ala ampun kita, di antara tanda-tanda pengampunan Allah, yaghfir, Allah Ta'ala ampunkan kita, di antara tanda-tanda dia yang special ialah apa? Wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah Ta'ala panjangkan, wa yuakhirkum wa yutawwilukum wa yutawwil umrakum. Allah akan panjangkan umur kamu. Ada satu-satu masa. Masa siapa? Masa Allah. Allah nakkan kebaikan kepada kita, Allah Ta'ala boleh panjangkan usia kita. Yang ni hanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ketetapan itu apabila datang ketetapannya, waktu kematian ni tak ada siapa boleh tangguh. Allah Ta'ala nak bagi tahu apa? Allah Ta'ala boleh tak tangguh kematian kita? Allah Ta'ala boleh tangguh kematian kita. Sebab ia adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, kan Allah Ta'ala dah tentukan kematian kita? Ya, Allah Ta'ala dah tentukan kematian kita. Pada masa yang sama, itu kan takdir, qada dan qadar. Ya, Allah Ta'ala boleh tukar satu qada, satu qadar kepada qadar yang lain. Satu qada yang telah ditetapkan kepada ketetapan yang itu juga di bawah kuasa bidang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia, di antara kelebihan orang yang Allah Ta'ala sayangkan dia, Allah Ta'ala akan panjangkan usia dia untuk berikan waktu kepada dia untuk melihat apa kebaikan-kebaikan dia yang akan dia dapat, dan kemungkinan Allah Ta'ala panjangkan usia dia, memberikan peluang kepada dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita apabila kita membaca ayat ini, kita harus bersangka baik. Kita umur 40, kita umur 50, ada orang di kalangan kita yang umur dah lebih subsidi, umur lebih 61 kan. Usia Nabi SAW ikut tahun Masihi 61 je. 61 lebih. Lebih kita bersangka baik ya Allah. Nak kita buat kebaikan yang lebih ketika mana kita hidup. Baik, kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, Nabi Nuh alaihi salam mengadu. Kalau kita tengok ni 5, 6, 7 ni, yang kelima kita tengok ayat qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم نارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang kelima, Allah Ta'ala kata apa? Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Allah Ta'ala kat ayat ni, Nabi Nuh AS terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rabbi inni da'awtu qaumi. Ya Allah, aku ni, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan aku, inni da'awtu, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaum aku yang aku cintai ini, laylan wa nahara, malam dan siang, malam dan siang. Walam yaziduhum du'ai illa firara.
tidak ada pertambahan. Apa yang aku dakwahkan ini tak ada pun manda'u bertambah kecuali ramai yang lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah setiap kali aku berdakwah kepada mereka untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Apa yang mereka buat ya Allah? Ja'alu asabi'ahum. Mereka ambil jari ni, letak tutup tutup telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Bahkan ada di kalangan mereka buat macam mana? Ni baju ni, letak muka dalam baju. Ambil cakup muka dalam baju macam tu. Wa asarru istikbar, wa asarru istakbaru istikbara. Dan mereka buat macam tu untuk mereka tolak dakwah aku, tunjukkan mereka ni sombong. Dakwah Nabi Nuh AS, dia tak letak kat Facebook. Nabi Nuh tak ada Facebook lah. Nabi Nuh AS first kepada siapa Nabi Nuh adu, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Dan kepada Allah. Allah nak bercakap, cakapnya Nabi Nuh AS kat anak dia, tak beritahu kat kaum dia, tak beritahu kat orang yang beriman semua aku, tak. Direct kepada Allah. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk sentiasa direct kepada Allah. Kita ada masalah mengadu, ya Allah. Nabi Nuh, inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah, aku ni dakwah kepada kaum aku, ya Allah. Sesungguhnya aku dakwah kepada kaum aku, ya Allah, malam dan siang. Malam dan siang. Aku dakwah ni, kalau ikutkan dalam satu riwayat, paling ramai dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Dalam dia 80 orang. Ada riwayat yang tulis 70 orang. Tuan, kalau kita ambil paling ramai yang mengikut dakwah Nabi Nuh AS 950 tahun. 80 orang ikut, tuan-tuan. Nabi Nuh AS mengadu kepada Allah. Ya Allah, 80 orang dia ikut, ya Allah. Aku telah menghabiskan 950 tahun untuk berdakwah kepada mereka malam dan siang. Bila sebut, yang pertama mengadu kepada menambahkan kekuatan. Tuan-tuan, mengadu kepada manusia tak tambah kekuatan. Mengadu kepada Allah, tambah kekuatan. Maka mengadulah kepada Allah. Waktu bila yang paling tambah kekuatan, tuan-tuan? Waktu yang itu, waktu sepertiga malam. Semoga kita diberikan keazaman, diberikan kesempatan untuk mengadu kepada Allah sentiasa ketika waktu malam. Yang keenam, Nabi Nuh AS memilih waktu dakwah laylan wa nahara, waktu malam dan waktu siang. Waktu malam dan waktu siang ni, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab Al-Qasad Quran ni, bukan sekadar malam dan siang, tetapi Nabi Nuh AS memilih dakwah pada waktu malam tu. Waktu bila? Bukan masuk-masuk malam dakwah. Tak. Memilih waktu yang terbaik. Di kalangan yang terbaik pada waktu malam dan waktu yang terbaik di antara waktu yang terbaik pada waktu siang. Bukan sembrono bagi dakwah. Tak. Nabi Nuh AS susun waktu dakwah dengan yang terbaik. Yang ketujuh, pelbagai pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi Nuh AS. Kalau kita tengok next ni, ayat yang ke-8, summa inni da'autuhum jihara. Sesungguhnya aku ni dakwah kepada mereka dengan secara jihar, dengan secara besar-besaran. Semua dakwah dengan secara jihar, terpaksa rafa' terpaksa suara, maksudnya massive gathering. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Bukan sekadar ramai-ramai aku naikkan suara, dah aku pergi berceramah secara berkelompok, kan? Aku berdakwah kepada mereka, bukan sekadar dakwah secara berkelompok. Wa asrartu lahum israr. Aku juga berdakwah secara individu, pergi ke rumah jumpa seorang. Dan semua ini tentu yang rahmat Allah Taala
berapa lama perjalanan Nabi Nuh alaihi salam ini. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Ankabut, falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman. Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Nuh alaihi salam dakwah kepada mereka 950 tahun. Allah Taala sebut 1000 tahun kecuali 50. Ini bukan umur Nabi Nuh, ini umur dakwah Nabi Nuh. Maka umur Nabi Nuh lebih-lebih lagi daripada 950 tahun, mungkin 1000, mungkin 1100, mungkin 1200, wallahu taala alam. Dan sekiranya kita melihat semua yang ada pada dakwah Nabi Nuh alaihi salam, kita akan melihat bahawa Nabi Nuh ini dakwah tanpa penat 950 tahun, dan Nabi Nuh tak mengadu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajuan Nabi Nuh ini, Nabi Nuh alaihi salam kumpulkan kekuatan. Allah Taala tak sebut 950 tahun direct. Allah Taala sebut 1000 kecuali 50, menandakan bahawa ini benchmark 1000 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam ini adalah dakwah yang sangat lama. Nabi Nuh alaihi salam tidak boleh berdakwah selama ini sekiranya Nabi Nuh tidak ada sifat sabar dan tidak sabar, iaitu tidak konsisten. Maka apa yang kita dapat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah model yang terbaik dakwah daripada seorang nabi 950 tahun. Dalam riwayat yang paling banyak 80 orang sahaja di dalam dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih masa ni. So saya sekadar itu dulu untuk penyampaian saya siri yang keempat. Nanti insya-Allah kita akan melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam bertemu dengan golongan yang disebut di dalam Al-Quran malak. Malak ni ialah apa? Malak ni golongan-golongan VVIP pada zaman dia. Pada zaman Nabi SAW, malak ni di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy. Al-Quran menceritakan setiap rasul bagaimana yang dimaksudkan dengan malak ni, golongan VVIP yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul ni. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada soalan, nanti kita nak tutup terus. Ada soalan ke? Tak ada kot, no? Okey, kalau tak ada soalan, saya pada pertemuan kali ini saya akan tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih semua tuan-tuan yang sudi mendengar. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat pada hari ini insya-Allah, dan kita amalkan bersama. Doakan saya doakan tuan-tuan semoga semuanya istiqamah insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okay.